Hai, kembali lagi bersama saya Haikal daripada My Campus Radio. Okey, saya tidak keseorangan hari ini. Di sebelah saya adalah orang yang bukan calang-calang orang lah yang kami jemput. Beliau adalah Encik Raj Surya Pillai. Alright. So, Encik Raj adalah seorang lawyer. Okey, itu saja yang saya beritahu. Nanti kemudian Encik Raj akan bagi tahu lah lebih lanjut tentang background dia. Okey, kami di MKA mengucapkan beribuan terima kasihlah kepada Raj kerana sudi hadir kepada My Campus Radio. My Campus Radio ni adalah radio untuk anak-anak muda. So untuk macam student-student di universiti. Sebelum kita ke soalan tentang perhimpunan lah. Okey. Mungkin ramai penonton yang tak kenal siapa sebenarnya Encik Raj ni. Boleh tak Encik Raj ceritakan sedikit tentang background Encik ke ataupun pasal lawyer ke, everything lah. Pertama sekali terima kasih kerana atas jemputan. Saya ini bukan terkenal sangat, orang tak kenal tak biasalah kan. Saya seorang peguam. Main fokus saya adalah untuk isu-isu kes jenayah lah. Dan di bawah selain daripada jenayah, ada juga isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia seperti freedom of speech, freedom of assembly. Sebegitulah saya dah menjadi lawyer ini dalam anggaran 8 tahun lah. 8 tahun. Saya menjadi lawyer pada akhir tahun 2014 sehingga kini. So kalau nak tahu antara klien-klien saya tu, saya tak nak maklumkan lah. Boleh Google sendirilah. Ada Google, boleh Google sendirilah. Saya rasa setakat tu cukup lah. Boleh tak Encik Raj ceritakan sedikit je lah untuk penonton nak tahu yang pengalaman Encik dalam bidang law in criminal ni. Ada satu kes. Secara umumnya apa yang saya buat adalah saya mewakili lah orang-orang yang terlibat dalam kes-kes jenayah. Tapi tidak berhenti di sana, saya juga ada mewakili mangsa-mangsa ataupun pengadu-pengadu yang telah membuat report. Antara kes-kes yang saya buat, sebenarnya saya cover semua. Criminal law ni saya cover semua lah, daripada kes-kes jalanan, kes-kes narkotik, dadah, kes-kes yang melibatkan keganasan, ada gaduh, ada kes-kes trafik juga, dan juga ada kes-kes yang melibatkan kepentingan awam lah, seperti hak-hak kebebasan bersuara, hak-hak kebebasan berhimpun dan sebagainya lah. Jadi ada juga termasuk immigration. Jadi nak bagi tahu satu kes ni tak adalah semua sekali. Kalau you baca surat khabar lah, you buka surat khabar ataupun you buka TV3 ke RTM ke, you tengok bahagian jenayah, saya ada buat kes-kes macam tu lah, secara umum lah. Itulah bukan jalan-jalan orang sebenarnya kita orang jemput ni kan. Ada banyak surat khabar keluar agak. Itu saya tinggalkan kepada budi bicara. Sama kan untuk fikir sama ada saya ni jalan-jalan orang ke. Untuk saya orang biasa je lah. Sayang rasanya kalau kita melengahkan lagi masa lah. Lagi-lagi bila bersama orang yang bijak pandai macam ni. Malaysia kini lebih sering mengadakan perhimpunan. Dah macam makanan, ada haram dan halal lah. Bila tak puas hati rakyat berhimpun, salah ke berhimpun ni? Macam mana cara yang sebetulnya? So, Encik Raj, semua perhimpunan umum di Malaysia adalah di bawah Akta Perhimpunan Aman, betul tak? 2012. Alright. Soalan yang pertama lah, kenapa perhimpunan awam tu adalah hak rakyat? Boleh tak Encik terangkan sikit? Pertama sekali, hak untuk berhimpun secara aman. Kan perkataan yang penting diingatkan kat sini adalah aman lah. Dan bukannya jenis-jenis lain yang membawa huru-hara atau protes yang melibatkan keganasan dan sebagainya. Ia adalah perhimpunan aman. Hak-hak perhimpunan aman ni sebenarnya tertakluk di dalam Perlembagaan Malaysia sendiri, dan juga ia merupakan satu hak asasi manusia yang sangat-sangat penting lah. Kalau dalam bahasa English is right to assembly. Jadi di mana rakyat-rakyat Malaysia lah, semestinya PAA, Akta Perhimpunan Aman ni, PA dalam bahasa Melayu ataupun Peaceful Assembly Act dalam bahasa English tahun 2012,
dia cover hanya rakyat Malaysia sahaja, dia tidak cover untuk warga negara asing. Jadi secara ringkasnya, Akta Perhimpunan Aman, jika warga negara asing nak berhimpun secara aman, dia tak boleh lah. Okay. Tapi warga negara Malaysia ada hak. Sebagai contohnya, baru-baru ni ada warga-warga negara Ukraine yang telah berkumpul di luar embassy Russia, kedutaan Russia, untuk protes ataupun berhimpun secara aman untuk menunjukkan perasaan yang mereka tak puas hati yang apa Russia telah lakukan terhadap Ukraine. Tapi sebenarnya mereka, hak mereka tidak terdapat di dalam Akta Perhimpunan Aman ni lah. Tapi yang rakyat-rakyat Malaysia ni, seperti Haikal baru maklumkan sebentar tadi, dulu kalau ikutkan sejarah lah, tapi sejarah untuk saya dalam tahun 10 tahun yang lepas saja lah, bukan sampai masa 1940 kan. Kalau ikutkan dalam 10 tahun dulu, daripada yang paling besar yang mungkin kita semua ingat lah, walaupun kita muda lebih dahulu, adalah yang Bersih. Yang mungkin orang ingat sebagai perhimpunan terbesar manusia di Malaysia lah. Dalam tengoklah, penganjur dia kata mungkin ada 40,000, polis kata ada 10,000 atau kurang daripada itu. Ada yang Bersih 1, Bersih 2, Bersih 3, 4. So kalau dilihat daripada reaksi daripada pihak polis untuk yang pertama kan, mereka ada bawa water cannon, ada bawa Black Maria, ada turun ramai-ramai untuk menghalang, bukan saja menghalang, ada sampai menggunakan kekuatan fizikal mereka untuk menghalang orang-orang untuk berhimpun. Tapi ia dah berbeza dengan sekarang 10 tahun kemudian, di mana jika ada perhimpunan aman, halal ke haram ke, polis tak akan masuk campur, tak akan turun, tak akan pakai water cannon, tak akan pakai tear gas, tak akan menarik-narik orang, tangkap on the spot dan sebagainya. Jadi telah bertukar satu shift lah, paradigm shift, anjakan paradigma mungkin antara pemikiran rakyat Malaysia yang sudah menerima bahawa perhimpunan aman ni adalah satu perkara yang biasa, adalah untuk menunjukkan ketidakpuashati ataupun akan menyampaikan apa-apa pemikiran mereka lah, terpulang kepada apa isu yang dibawa lah. Okey, daripada Bersih sampailah hari ini ada pelbagai, ada turun najib, ada yang baru-baru ni naik harga kapal LCS mana dan sebagainya. Sebab tanpa perhimpunan aman ini, mungkin orang-orang yang sebagai penganjur tu akan merasakan perkara ni akan dibiarkan sahaja. Orang akan lupa, cuma lawan dekat social media, naik dekat surat khabar sekali dua, lepas tu akan dilupakan. Mungkin impak jika orang turun, yang orang pakai perkataan sekarang turun padang atau turun jalan. Yang favourite spot dekat setahu saya adalah dekat depan Sogo lah. Depan Sogo, that's the favourite spot. Panjang tu kan. Jalan panjang tu menuju ke arah dataran. Jadi dulu dikatakan berhimpun secara aman ni ataupun berjalan dan sebagainya bukanlah budaya kita. Tapi kalau ikutkan kita punya sejarah masa kita lawan untuk kebebasan, merdeka dan sebagainya pun ada perharakan, ada perhimpunan aman juga. Sekali lagi diulangi bahawa ni adalah perhimpunan aman dan bukannya street protest yang membawa huru-hara dan sebagainya. Okay. So nama tu pun dah aman kan. So memang perhatian tu aman. Tapi time saya menjelaskan time Bersih pada 10 tahun lepas, kenapa macam saya pun dah tak ingat berapa tahun. Saya pun tak ingat sebab dah banyak kan. Masa tu saya tengah belajar lagi. Kenapa dia macam ada setengah orang yang ikut perhimpunan tu, dia macam ada protes, macam ada kereta polis terbalik. Adakah ni sebab individu ataupun kena ingatkan bahawa pada masa tu kita masih lagi baru kepada isu-isu perhimpunan aman dan sebagainya. Okey, jadi mungkin betul, mungkin tak betul lah, tapi ada orang yang berkata ada setengah pihak telah bertindak untuk provokasi peserta-peserta perhimpunan aman ini. Jadi untuk provokasi reaksi daripada mereka, untuk mereka menggunakan keganasan supaya keganasan ini akan digunakan sebagai contoh kenapa pihak kerajaan
menghalang atau tidak ingin apa-apa perhimpunan sebegini. Dia akan dijadikan contoh. Lihat kereta telah diterbalikkan, ini telah terbakar, tengok mereka telah melawan pihak berkuasa. Sebab tu kita tak boleh, dan ini bukan budaya kita. Kalau kita manusia berkumpul ramai-ramai ni, nak protes, nak gunakan keganasan, nak rosakkan tanaman-tanaman yang bawah LRT dekat dataran tu dan sebagainya, rosak pasu bunga, buang sampah merata-rata. So mereka akan menggunakan perkara-perkara ini sebagai contoh kenapa kita tidak sepatutnya berkumpul. Kalau nak protes ataupun nak berhimpunlah di atas online, social media cukup. Nak sampaikan perasaan, luahkan dekat social media cukup. Tak payah turun padat, tak payah turun jalan. Yang di mana pada hari ini agak berbeza lah, bukan sekadar online sahaja tapi ditambah juga ditambah juga dengan perhimpunan aman di jalanan, di mana saya percaya kedua-duanya jika dicampur lah akan memberi impak yang lebih kuat daripada hanya online sahaja. Tapi kalau ikutkan, kalau you pernah berjumpa dengan mana-mana penganjur perhimpunan ni, bukan mereka saja-saja setiap minggu tak ada kerja lain nak organise satu perhimpunan ni, tapi ini mereka mereka rasa lah dan percaya ini adalah basically the last resort, di mana suara mereka tidak didengar oleh kerajaan atau pemerintah pada waktu tersebut lah. Kalau online, sebagai contohnya kapal LCS ataupun tangkap Azabaki, mereka online telah hangat mendebatkan isu-isu sebegini, tapi tiada reaksi daripada kerajaan ataupun ia tidak membangkitkan perkara ini di dalam mata-mata rakyat-rakyat Malaysia lain. Sebab bukan semua orang tahu apa yang tengah berlaku di Malaysia. Bukan semua orang mempunyai meluangkan masa di social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi apabila perhimpunan aman sebegini dijalankan, mereka akan berhenti sebentar. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Oh macam ni. Tell me more about this. Let me find out more. Oh macam ni. Ini rupanya isu besar ni. Kenapa saya tak pernah dengar ni? Dekat online memang tak ada apa semua. Betul. Sebab bukan semua orang yang selalu duduk Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi ini untuk membangkitkan isu ni di mata-mata rakyat Malaysia, dan sekurang-kurangnya mereka mengambil perhatian terhadap apa yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Dan ini bukan biasanya dia akan last resort lah, benda yang terakhir di mana suara mereka tidak didengar oleh pihak kerajaan atau pemerintah. Jadi mereka percaya bahawa mereka turun padang akan membangkitkan sekurang-kurangnya kemarahan rakyat, bukan secara negatif, tapi untuk mereka mempersoalkan kenapa perkara ini berlaku. So at least. Alright. So kita ke soalan-soalannya lah. Boleh tak terangkan pada penonton bahagian-bahagian iaitu peraturan penting dalam akta ni untuk masyarakat tahu untuk menganjurkan sesuatu perhimpunan awam? Secara ringkasnya mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012 ni, you boleh google lah, sesiapa yang ingin menganjur apa boleh google. Tapi kalau you daripada universiti dan you nak buat perhimpunan aman dalam universiti kamu letak look kepada isu-isu disiplin universiti sendirilah. Jadi always check first dengan your own rules dalam universiti terlebih dahulu. Tapi jika kamu ingin menganjur di luar universiti, di mana pihak universiti tidak ada kawalan tentang tempat dan sebagainya, sebagai contoh baru-baru ni mahasiswa-mahasiswa telah berhimpun di luar Soho juga, tak silap saya berkenaan dengan isu harga barang naik lah. Harga ayam, telur semua naik. Jadi apa yang diperlukan adalah mengikut undang-undang, kamu perlu menghantar satu notis kepada Ketua Polis daerah sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh perhimpunan aman tersebut. Di dalam Akta Perhimpunan Aman yang boleh di Google, dapat dilihat contoh borang yang perlu diisi. Kalau tak tahu isu kat sana, you boleh pergi balai ataupun IPD daerah, Pejabat Polis Daerah, untuk mendapatkan borang tersebut. Borang tersebut
perlu diisi informasi-informasi yang relevan lah. Siapa penganjur, list ahli jawatan kuasa, berapa orang yang akan turun lah. Sekurang-kurangnya bagilah nombor, kalau ingatkan 100, kalau ingatkan 200 bagilah 500, kurang-kurangnya begitu. Dia perlukan contact number, perkara-perkara basic lah. Okay, dan biasanya kata ini untuk isu apa. Okay, keep in mind that ini adalah notis sahaja, dia bukan permohonan, you bukan meminta bolehkah saya membuat. Kamu memaklumkan kepada pihak polis yang saya akan buat. Dia berbeza tau. So kalau permohonan tu you mohon boleh tak saya menganjurkan. Kena hak lah ni. So this one is the other way around. Saya akan menganjurkan, dan ini adalah notis saya kepada pihak polis bahawa saya akan menganjurkan 5 hari daripada sekarang, dan ini adalah maklumat-maklumat yang diperlukan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Dia punya borang pun ada dekat belakang Akta Perhimpunan Aman, boleh rujuk lah, senang saja. Okey. Jadi pihak polis sebenarnya tak ada kuasa untuk memberitahu kami tidak membenarkan kamu untuk berkumpul secara aman. Itu yang penting. Sebab tu kalau you tengok dalam surat khabar ke apa, dia punya pihak polis dia takkan beritahu kami menghalang kamu untuk berkumpul. Mungkin dia katakan kami tidak menggalakkan atas sebab-sebab ini, bla bla dan sebagainya, ataupun dia akan menetapkan syarat-syarat lah. Jadi Seksyen 9 Akta Perhimpunan Aman adalah berkenaan dengan notis kurang-kurangnya 5 hari sebelum perhimpunan. Tak silap saya Seksyen 15 dia ada syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh pihak polis lah. Tapi you kena tengoklah pihak polis tu sama ada syarat-syarat yang dikenakan tu adalah wajar ataupun tidak wajar lah. Tak boleh letak syarat-syarat yang memang tak boleh dicapai oleh penganjur lah. Jadi agak mengarut juga. Sebagai contohnya lah, baru-baru ni, bukan baru-baru lah, dah beberapa tahun dah, kalau you nak kumpul depan Sogo ataupun nak kumpul atas jalan kan, pihak polis ada memohon penganjur yang telah menghantar notis untuk mendapatkan kebenaran daripada pemilik jalan. Setiap kedai ke atau pemilik jalan? Pemilik jalan satu. Jadi dia kata pergi tulis kat DBKL, minta kebenaran DBKL untuk berhimpun. Seterusnya adalah pemilik kedai Sogo, sebab biasanya depan Sogo. Lepas tu ada kedai-kedai iPad. Lepas tu nak tambah lagi ke semua yang lain-lain. Sebab mengikut pihak berkuasa, dengan mengadakan perhimpunan aman ini, dia mungkin akan mengganggu bisnes. Tapi secara realitinya, setakat pengertian saya, bisnes akan naik lah. Kita tengok berapa orang yang pergi kumpul, okay dah habis, okay, jom pergi shopping je, jom pergi gambar lagi lah. Jadi sebab tu kalau syarat dikenakan, dia sepatutnya wajar lah. Apa yang boleh dikenakan tu boleh lihat dalam Akta Perhimpunan Aman lah. Alright. Okey, so kita pada soalan ketiga lah. Pada pendapat Encik Raj lah, adakah peraturan-peraturan yang tersenarai ini munasabah ke atau langsung tak munasabah peraturan ini? Okey, untuk saya, jika harus diberikan notis sahaja bahawa ingin adakan satu perhimpunan aman, saya rasa itu tak ada masalah lah. Okey. Secara pendek tu je lah jawapan saya, sama ada munasabah atau tidak. Tapi kalau ikutkan yang dikenakan syarat-syarat tu, mestilah syarat-syarat yang sewajarnya seperti dimaklumkan tadi. Dia tak boleh syarat-syarat yang in realitinya akan menghalang orang tu penganjur daripada membuat ni. Sebagai contoh, syarat-syarat you tak boleh buat depan Sogo, you pergi Padang Mubuk. Satu corner tak ada orang dekat Padang Mubuk. Kenapa selalu polis ataupun pihak berkuasa akan berkata dekat penganjur lah, you pergi buat dekat Padang Merbuk? Sebab Padang Merbuk tak ada orang. Tapi sebab tu lah penganjur tak nak anjurkan dekat Padang Merbuk, sebab tak ada orang.
buat apa saya nak pergi buat dekat sana? Apa yang buat ke depan Sogo kan memang keliling orang. Kalau pada konsep tu padang bola depan rumah saya tu boleh muat 100 orang, saya buat kat sana. Tapi siapa yang nak tengok? Kalau taman tu lah. Exactly. So Sogo tu dia boleh kira di tengah bandar Hotspot lah. Hotspot lah. Hotspot dekat dengan Dataran Merdeka. Juga jadi ada simbolism sikit lah. Sebab tu selalu antara kumpul dekat Sogo ataupun berarah ke arah Dataran Merdeka. Dulu ada jugalah Dataran Merdeka tu, kalau nak kumpul dekat Dataran Merdeka, polis pergi minta suruh pergi minta kebenaran daripada DBKL, sebab DBKL yang menyelenggara dan manage Dataran Merdeka lah. Sebagai contoh lah. Tapi biasanya kalau you write to DBKL mungkin tak ada reply pun. Itu masalahnya. Itu terus. Betul. Okey. Jika sudah ada akta dan cara yang sepatutnya, kenapa masih ada lagi perhimpunan secara haram dilakukan? Okey, dekat Malaysia ni kita tengok peringkat mahkamah tu. Magistrate, mahkamah session di mahkamah rendah. Lepas tu ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Okey, setakat ni akibat daripada banyak perhimpunan yang pernah diadakan sebelum ni, ada antara mereka orang yang penting ataupun VIP ataupun orang politik ni yang telah dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 9, iaitu gagal memberikan notis yang kamu akan mengajukan perhimpunan aman. Jadi kerana mereka ni ahli politik dan sebagainya, mereka tak mengaku salah lah. Jadi mereka lawan kes ni. Kes tu bermula di magistrate dan berakhir di mahkamah rayuan. Jadi setakat ni mengikut perundangan ada 2 kes sama pangkat. Okay, 2 kes sama pangkat, iaitu kes di mahkamah rayuan. Satu pangkat lebih bawah rendah daripada mahkamah persekutuan ni, so Court of Appeal. Okay, di Court of Appeal tu ada 2 kes yang kalau ikutkan dia bercanggah lah. Satu kes secara ringkasnya mengatakan yang ada perundangan atas perhimpunan aman yang mengatakan kamu harus memberi notis, jadi kamu perlu ikut sebab ada undang-undang tersebut. Ada satu lagi kes di mana ia menyatakan bahawa hak untuk berhimpun adalah hak asasi, it's the basic right. You cannot curtail this right by asking people to give notice dan sebagainya. Secara ringkasnya, kes tu mengatakan tak perlu hantar notis pun tak apa, masih halal, masih dibenarkan, tak ada masalah. Jadi itu adalah masalah utama di mana sebenarnya pihak polis atau pihak berkuasa tidak bersalah dalam menggunakan kuasa mereka. Tapi penganjur yang tak menghantar notis pun sebenarnya tak salah juga, sebab ada kes yang berpihak pada mereka. Jadi sekarang ni ada 2 kes yang bertentangan lah. Konflik ini masih belum resolve lah, di mana kes mana yang perlu diikut. Sebab kalau ikutkan polis dan pendakwa rakyat akan menggunakan kes yang mengatakan ada perundangan, kena ikut perundangan. Ada satu lagi kes yang mengatakan ini hak asasi di bawah perlembagaan dan sebagainya, tak perlu bagi notis. Akta perhimpunan aman ni tak perlu ikut pun tak apa. Jadi sebab tu ada antara mereka yang bagi notis, ada antara mereka yang tak bagi notis. Tapi in reality ada masalah jugalah yang saya pernah bersama dengan penganjur mewakili penganjur, di mana jika penganjur memberi notis kepada pihak berkuasa, polis akan menggunakan satu seksyen di bawah kanun tata cara jenayah ataupun Criminal Procedure Code, di mana mereka akan pergi ke mahkamah kepada seorang magistrate untuk memohon satu perintah untuk menghalang orang-orang untuk berkumpul. Jadi ini telah berlaku kepada 2 kumpulan anak buah saya lah, di mana mereka berpendapat okeylah kita bagi kerjasama dengan pihak kuasa, kita bagi notis 5 hari. Ini semua penganjur, ini nama penganjur, ini adalah jawatan kuasa penganjur dan sebagainya. Mereka bagi 5 hari, sehari atau 2 hari sebelum tarik perhimpunan tu, pihak polis, pihak kuasa telah pun pergi ke magistrate di Kuala Lumpur untuk mendapatkan perintah untuk menghalang mereka berkumpul. Jadi tak silap saya, dia punya timeline macam ni. Event perhimpunan tu sepatutnya pada hari Sabtu, lebih kurang mungkin 1 tengah hari macam tu. Okey, notis tu bagi 5 hari sebelum lah. So katakanlah hari Isnin kan. So dah bagi pada hari Isnin notis,
pada hari Khamis, pihak berkuasa telah pergi ke magistrate sebelah petang mendapatkan arahan yang menghalang semua orang-orang ni untuk masuk ke Kuala Lumpur ataupun mengadakan apa-apa perhimpunan. Of course lah, dia punya reason tu safety, security dan sebagainya. That's the basic menghalang mereka. Dan pada hari Jumaat, perintah ini akan disampaikan kepada penganjur-penganjur yang telah telah disenaraikan di dalam notis yang dimasukkan sebentar tadi. Jadi sebab polis boleh sebelah pihak saja untuk pergi memohon perintah tersebut, parti yang sebelah lagi, pihak yang sebelah lagi tak boleh datang untuk melawan. Tak boleh melawan. Dan ikutkan timeline, hari Khamis sebelah petang mereka dapatkan perintah. Hari Jumaat lebih kurang tengah hari atau petang, perintah itu disampaikan kepada penganjur. Sabtu dah cuti dah. Petang you terima, macam you tak ada masa nak ambil lawyer, nak pergi apply, nak pergi mohon. Sabtu dah ni. So dia punya perintah polis, perintah yang dapat daripada magistrate tu kekal sehingga you cabar. Tapi you boleh cabar hari Isnin minggu depan je. Kan? So dia punya reality, sebab tu satu perkara yang telah membuat penganjur-penganjur ni tak nak hantar notis. Sebab hantar notis dengan pemikiran yang baik, di mana kami hantar notis pada pihak polis akan membantulah menjaga trafik, menjaga keselamatan, menjaga secara peranan polis. Peranan polis ada di dalam Akta Kumpulan Aman. Jadi polis sepatutnya, dengan pemikiran yang polis sepatutnya melakukan itulah, bukannya polis pergi apply untuk menghalang dan sebagainya. Dan baru-baru ni polis pun agak aktif dan menggunakan social media, di mana mereka pun akan mengeluarkan press statement kepada on their Facebook page, Instagram page atau Twitter page dan sebagainya. Sebagai contohnya, ketua polis daerah ini, kami dapat kesan yang satu perhimpunan akan dilaksanakan pada hari Sabtu ni. Kami dengan sekeras-kerasnya memantau something like that, menghalang. Dia tak ada kata menghalang lah, tapi basically dia against perhimpunan tersebut lah ya. So that's the thing also lah. So mungkin tu antara sebab-sebab yang walaupun boleh hantar notis tapi tak nak hantar notis lah, sebab di praktis dia lu hantar, pihak berkuasa akan cuba dapatkan perintah sebagai contohnya. Dengan satu lagi, saya pun tambahan juga kan. So sebab notis yang lu hantar 5 hari sebelum tu mengandungi senarai nama penganjur dan jawatan kuasa. Jadi antara 5 hari tersebut ada juga pihak berkuasa, pihak polis telah memanggil anak-anak guam saya yang tersenarai untuk siasatan. So you tak lakukan perhimpunan tu, tak jalan lagi. Tapi sebab kamu disenaraikan sebagai penganjur dan jawatan kuasa penganjur ni, kamu telah pun dipanggil untuk siasatan terlebih dahulu, walaupun perhimpunan tu tak berjalan lagi. Tak jadi. Tapi you dah kena siasat. Jadi pada pendapat anak-anak guam saya, perkara ini merupakan satu apa yang boleh dipandang sebagai intimidasi lah. Sebagai contohnya, kenapa saya katakan begitu adalah kerana jika penganjur dipanggil sebelumnya, lepas tu kamu disiasat oleh polis, kenapa kamu lakukan ni, siapa yang akan hadir, apakah tujuan kamu, dan kamu ditanya soal siasat begitu, kamu akan rasa takut dan mungkin pihak berkuasa berfikiran yang kamu akan rasa takut dan tidak akan meneruskan perhimpunan tersebut. Jadi inilah apa yang dimaksudkan dengan intimidasi lah. Okay. So apakah bantuan guaman yang harus disediakan oleh penganjur? So adakah kita memerlukan bantuan guaman sebelum perhimpunan aman, ataupun jika ada peserta yang ditahan? Okay, if you ask me, sebab saya peguam, jadi jawapan saya memanglah peguam tu penting kan. Okay. Tapi bila yang kamu mulakan peguam tu adalah semestinya pada tarikh tersebut dan juga selepas, kecuali kamu disiasat sebelum lah. Dan bila-bila ada
pihak polis yang menahan kamu, minta IC, katakan kamu ditahan, sila ikut saya balik ke balai, saya ingin nak siasat, saya nak tanya soalan saja, ataupun dia ambil IC tak nak gunakan dan sebagainya, memanglah kamu sebaik mungkin dapatkan bantuan guaman. Dan kat Malaysia ni penganjur pun dah semakin bijak dah. Dulu dia tak sediakan semua perkara-perkara ni, sekarang ni dia dah prepare dah. Dia ada team lawyer, dan biasanya dia ada team hotline lah, hotline bantuan guaman. Jadi perhimpunan-perhimpunan yang saya perhatikan setakat ni, dia akan release hotline number malam sebelum ataupun pada hari tersebut, di mana kamu boleh call hotline tersebut. Penganjur akan menguruskan untuk peguam hadir bila kamu ditangkap ataupun disiasat lah. Tapi tangkapan sekarang ni jarang berlaku. Okay, so jangan risau sangat. Dulu diorang tangkap on the spot, tapi sekarang ni dia akan panggil kamu beberapa hari kemudian, sila hadir ke balai ataupun pejabat untuk soal siasat, pelibatan kamu dalam kes ni. Jadi kamu ada masa untuk telefon hotline tersebut. Penganjur akan menyediakan pihak-pihak jika peguam untuk kamu lah, dan biasanya it's free of charge lah. It's free of charge, jadi bantuan guaman lah. Jadi macam saya ni, saya tak bersama dengan penganjur sebelum kejadian. Saya tak menganjur bersama dengan mereka, tapi mereka akan maklumkan pada saya, akan adakan satu perhimpunan pada tarikh ini. Adakah kamu bersama dengan pasukan peguam kamu? Pertama sekali, on standby on the day. Jika ada apa-apa insiden berlaku, ada apa-apa tangkapan, bolehkah kamu hadir ke balai ataupun hadir ke mana-mana lah, ibu pejabat polis ke apa, untuk tolong untuk memberi bantuan guaman lah. Dan yang keduanya, jika selepas perhimpunan aman telah berlaku, pihak polis akan menelefon ataupun mencari mana-mana orang yang dikatakan terlibat dalam penganjuran ataupun terlibat dalam perhimpunan aman tersebut, akan dipanggil untuk siasatan. Bolehkah kamu bersama dengan pasukan peguam kamu memberi bantuan guaman dan membantu mereka? Dan untuk saya lah, agak penting juga jika kamu dipanggil untuk siasatan ataupun kamu ditangkap, seorang peguam bersama kamu, baru kamu tahu apa hak-hak kamu. Kalau tak, kamu kadang-kadang you tak tahu, ikut je, bukan je ikut je. Polis tanya soalan, you pun jawab je. Siapa pengajar? Ni pengajar ni. Siapa ni, mana tempat dia, mana office dia, mana barang dia, you pakai apa buat custom, semua dia kena rampas. Sebab you tak tahu. Tak tahu, orang tak boleh tanya sesuka hati dan jawab. Sebab tu dalam perlembagaan boleh bawa artikel 5, jika kamu ditahan oleh polis atau apa-apa, kamu ada hak kepada peguam. Jadi memang hak asasi yang paling agak yang penting lah. Call your lawyer, better call Saul lah, macam better call Saul kan, better call your lawyer or inform a family member. So jadi kebiasaannya orang yang turun untuk berhimpun tak tahu individual lawyer dia. Jadi penganjur biasanya akan sediakan hotline di mana kamu telefon, dan dia akan organize and manage lah the team of lawyers for you. Alright, okay, kita ke soalan yang terakhir lah. Boleh tak Cik Raj bagi contoh-contoh sistem perhimpunan di negara lain? So adakah perhimpunan orang sama seperti kita, ataupun orang lagi progresif dari kita, atau kita macam ketinggalan? Okay, saya tidak beberapa arif dengan perundangan lah, tapi mengikut apa yang saya baca dan saya perhatian, dan kadang-kadang saya cuba bandingkan lah. Of course dekat negara barat ni mungkin dikatakan lebih progresif. Okay, keep in mind that yang sebelum bersatu ni, kita perhimpunan aman ni dikatakan bukan budaya kita. Ini budaya barat. Orang barat boleh lah, orang barat boleh berkumpul, berhimpun, orang barat boleh nak luahkan perasaan dia ke, nak cakap apa ke, bersama suara semua, itu budaya barat. Tapi baru-baru ni kita sedar bahawa ini bukan budaya barat, ini budaya sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia. Hak berhimpun tu hak untuk semua orang, bukan orang putih je, bukan orang barat sahaja. Jadi ikutkanlah, mungkin negara lain dah melakukan perkara ini jauh lebih lama.
Bukannya mereka tiada masalah yang ada pihak berkuasa tangkap mereka, ada keganasan digunakan dan sebagainya. Memang ada juga, tengok macam Black Lives Matter ataupun dulu-dulu in the 70s, in the 60s dan sebagainya, memang agak berbeza. Tapi sebab sekarang ni semua orang ada kamera, ada video, jadi mungkin pihak berkuasa pun lebih careful lah, lebih waspada dalam menggunakan kuasa mereka ni. Tapi kalau dibandingkan memang dekat USA and the UK dan sebagainya, memang pihak berkuasa jika dimaklumkan tentang perhimpunan ini, mereka akan membantu menguruskan keselamatan perhimpunan tersebut lah. Mereka tidak akan cuba menghalang, tidak akan menangkap sesiapa, tidak akan melakukan apa-apa untuk supaya perhimpunan ini tidak menjadilah. Tapi di Malaysia ni slowly lah, perlahan-lahan perkara ni pun kita bergerak menuju ke arah tersebut lah. Sebab tu pentingnya orang penganjur ni tahu hak-hak mereka. Mereka pun dilatih dan dimaklumkan oleh program apa hak-hak mereka. Mereka menganjur, dan setiap kali ada apa-apa yang berlaku kepada mereka daripada pihak berkuasa ataupun daripada kerajaan ataupun dituduh di mahkamah, mereka mencabar pertuduhan atau siasatan tersebut supaya kita dapat increase the level of tolerance lah. Macam dulu you kumpul terus orang kata ini haram dan sebagainya, tapi hari ni tengok selepas perjuangan 10 tahun orang kena tangkap, orang kena tuduh, orang dah naik mahkamah sampai mahkamah rayuan, ada yang kena detail kes, sampai hari ni dia punya cara perhimpunan aman ni dipandang oleh pihak berkuasa agak berlainan sikit lah. Bukan sikit lah, agak berbeza lah. Tiada tangkapan on the spot, tak ada tear gas, tak ada tembak orang dengan water cannon. Sekarang ni polis pun biasanya dia akan menjaga keselamatan seboleh mungkin lah. Seboleh mungkin. Tapi saya masih ada tengok yang pihak berkuasa dia cuba halang jalan raya, dia akan force human chain. Dia kata you tak boleh jalan ke sini, you tak boleh jalan ke sana yang sepatutnya. So dia punya toleransi tu masih agak rendah, tapi tak seteruk dahulu kala 10 tahun lebih dan sebagainya. Dulu pun you nak organise protes, mungkin dia tangkap bawah ISA, bawah SOSMA dan perkara lain lah, dia akan siasat benda-benda lain. Tapi sekarang tak seteruk dululah, tapi kita tak semaju negara-negara barat setakat ini jugalah. Mungkin in time we get better lah. So mungkin pada pihak berkuasa tu jangan halang orang ini membuat perhimpunan aman. Kalau orang hantar notis, janganlah pergi apply untuk court order supaya janganlah pergi siasat orang sebelum perhimpunan tu dilakukan. In fact, kalau perhimpunan tu dilakukan mengikut notis dan sebagainya, janganlah pergi siasat mereka. Kemudian juga, jadi sebab tu perkara ni dilabelkan sebagai intimidasi oleh penganjur lah. Sebab pada pendapat penganjur ataupun orang disiasat, jika kamu menyiasat saya selepas setiap perhimpunan, ini akan menjadi satu intimidasi kepada kita, dan ini akan jadi contoh kepada future penganjur lah. Katakan kamu pada minggu depan nak organise penganjur, tapi kamu kata hari tu perhimpunan hari tu yang dianjur, tapi diorang semua kena siasat. Nanti saya pun tak nak macam tu lah. Jadi saya tak nak menganjur perhimpunan sebab ada perasaan takut. Setiap kali ada melibatkan pihak berkuasa ataupun pihak polis, dalam minda kita hanya orang jahat, orang nakal sahaja terlibat dengan polis ataupun disiasat oleh polis. Dan in fact dulu masa bersim saya bukan pelajar lagi, mak saya pun kata jangan buat apa dah join semua ni orang jahat ni, troublemaker, jangan di rumah you belajar. Tapi itu masalahnya juga, kalau kita duduk di rumah, kita duduk di universiti, kita tak buat apa-apa, hak-hak kita pun dihancurkan, kita pun biar sahaja. Orang sapu duit kerajaan macam tu sahaja, kita biarkan sahaja. Sebab tu satu protes yang dululah, tak silap saya turun Najib ke tangkap Najib ke apa,
So diorang sekarang ni agak bangga dengan protes diorang sebab pada waktu tersebut perhimpunan mereka dipandang sebagai troublemaker lah, troublemaker sebab masa tu Datuk Seri Najib bukan Perdana Menteri lagi. So you nak jatuhkan kerajaan lah, you nak jatuhkan Perdana Menteri lah, you nak mengaitkan dia lah dan sebagainya, you nak fitnah dia dan sebagainya. Tapi pada hari ini dan dipandang ke belakang, oh tengok saya punya protes tu berbaloi. Jadilah apa yang kami minta tu lama-lama walaupun dah berapa tahun dah, tapi jadilah permintaan kami. Memang Datuk Seri Najib dipenjarakan. Saya bukan kata saya sokong ke tak sokong, saya kata dia punya pemikiran di belakang penganjur ni lah, sebagai contohnya. Sama jugalah dengan penganjur perkara-perkara lain seperti contohnya turun harga barang ke apa yang dianjurkan bulan lepas. Harga barang melonjak naik tiba-tiba. Okey. Semua orang rasa tak puas hati. Tapi apa yang kita buat, kita komplain dekat social media, kita merungut antara satu sama lain, tapi itu sahaja. Tapi orang yang menganjurkan tak silap saya mahasiswa juga. Sebab mahasiswa yang merasakan perkara ni dengan lebih sebab makan nasi dekat uni pun nasi kosong kicap dengan telur dah RM5 contoh. Jadi mereka yang terasa dan mereka merasakan I cannot take it anymore. We have to do something about it. Kita dah menulis surat, kita dah menulis kat social media, kita dah bagi interview dan sebagainya, tapi tak cukup juga. Sebagai last resort, kita akan berhimpun untuk membuat satu statement lah. It's a statement to everybody that kawal harga barang, kerajaan punya kuasa, do something about it in simple terms. You have the power to do it, do something about it. Don't let the price increase happen. You might use inflation as an excuse. Memanglah inflasi itu wujud dan sebagainya, tapi berpatutkan lah ada subsidi. Kita memang telur, harga ayam, harga susu dan sebagainya ada subsidi dan sebagainya kan. Jadi itulah pemikiran pada pendapat saya lah daripada penganjur dan kenapa mereka mengadakan perhimpunan tersebut. Bukan mereka suka-suka nak turun panas nak buat hal. Mereka pun ada kerja lain, mereka pun ada keluarga pada hari Sabtu Ahad ni. Suara rakyat orang. So biasanya penganjur ni dia akan berfikiran bahawa mereka at least mewakili sejumlah nombor orang yang berfikiran sama lah, yang mungkin tak berani menyuarakan pendapat mereka ataupun untuk menunjukkan perasaan mereka lah. Sebab kita pun like it or not, kita warga negara, kita orang Asia. Daripada muda-muda kita diajar ikut peraturan, jangan bising, jangan menyoal orang-orang dalam posisi berkuasa. Tak kira lah cikgu ke, mak ke, ayah ke, Perdana Menteri ke, menteri ke, as long as dia mempunyai pangkat lah. Jangan mempersoalkan sebab dia lagi bijak, sebab tu dia dekat sana. Okay, alright, sebelum kita akhiri perbincangan ni lah, boleh tak Encik Ras bagi kata-kata nasihat ke atau sedikit apa orang kata kata-kata terakhir kepada penonton-penonton ke untuk student dekat luar sana? Okay, secara ringkasnya saya akan merumus lah apa yang saya dah katakan dah. Kalau you betul-betul nak organise satu perhimpunan aman, pastikan perhimpunan tu aman. Yes. Bukannya huru-hara. Dan kamu ada banyak senior kamu yang telah pun graduate, yang dulu memang aktivis, yang mereka sendiri telah menganjurkan. In fact mereka sekarang pun masih lagi aktivis di luar universiti, dah graduate, dah kerja, masih lagi aktivis. Dan ada banyak NGO ataupun grup-grup lah yang kamu boleh mendapatkan bantuan. Kalau kamu tak ada experience, kamu tak tahu apa yang perlu dibuat untuk menganjur, dekatilah NGO ini sebab mereka memang I think very happy to assist you. Antara lain you tengoklah macam Suara Rakyat Malaysia dan sebagainya. Mereka akan they can sit down and tell you lah, okay, you kena prepare legal, you kena prepare finance, you kena prepare benda ni, you kena prepare satu team untuk jaga keselamatan, you kena prepare satu team untuk sediakan notis, hantar notis siapa yang nama kamu yang kamu letakkan. Kalau kamu
berfikiran yang 100 orang, macam mana nak kawal situasi, macam mana nak elakkan provokasi, macam mana nak elakkan pasu bunga tak rosak, sampah tak merata-rata. So ada cara dia. So dapatkan nasihat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman, mereka I think they are very happy. So from a lawyer's perspective, always prepare legal, you get legal assistance lah. Jadi bantuan guaman. Sebab tanpa bantuan guaman, saya dah ceritakan tadi, you tak tahu hak kamu, you tak tahu, you tengok polis sahaja, you terkejut, takut, ini nama saya, ini IC saya akan jawab semua soalan dan sebagainya. Jadi at least kamu ada peguam, kamu tahulah hak kamu, kamu rasa lebih selamat dan kamu hanya akan jawab soalan yang betul-betul diperlukan sahaja. Dan satu lagi, jika kamu macam berhubung dengan penganjur tu kan, biasanya siasatan polis ni mesti pergi secara berkumpulan. Jangan pergi seorang-seorang, kerana jika kamu pergi seorang, kamu akan merasakan ekstra takut. Kamu seorang saja, adakah saya akan takut. Kalau kamu pergi ramai-ramai, kadang-kadang meriah juga. Ada 10-15 orang. Kalau geng kena tangkap, saya pun kena tangkap, tak apalah, selama kita ramai-ramai camping dekat dalam lockup pada malam ni, at least seronok sikit lah. So, jadi kalau kita semua keluar, kita keluar pun bersama, hidup mati bersama, macam tu lah. Okay, so if you want to organize, check the law first, PAA, Akta Perhimpunan Aman, Peaceful Assembly Act. Pastikan semuanya betul, ada tanggungjawab penganjur, ada tanggungjawab peserta, ada tanggungjawab pihak polis ataupun pihak berkuasa lah. Antara lain penganjur, peserta tak boleh bawa umur dan sebagainya. Pastikan kamu ikut sebaik mungkin. Pastikan tak ada huru-hara, tak ada kekecohan, tak ada provokasi. Pastikan kebersihan semua ada. Dan bagi kerjasama dengan pihak berkuasa. Sebagai contohnya, jangan bawa sampai bertumbuk, bergaduh, provokasi dan sebagainya. Sebab ini akan memberikan pihak berkuasa satu lagi sebab untuk menghalang apa-apa perhimpunan awam pada masa akan datang. Jangan bagi sebab pada punca lah. Jangan jadi punca. Betul. Sebagai contoh, baru kamu sebutkan tadi tentang kereta diterbalikkan dan terbakar. Ingat 10 tahun kemudian kita masih ingat. Dan kita ingat, sebab tu dia ganas kan, huda-huda, sebab tu saya tak nak terlibat. Inilah. Tapi sekarang ni perhimpunan aman dah sangat berbeza lah, sangat aman damai. Tak ada orang setakat ni dah berapa tahun tak pernah saya dengar orang tercedera ataupun ada pergaduhan. Orang pun sekarang, peserta pun dah bijak dah. Sebab tahu mungkin ada pihak lain ataupun pihak tak puas hati dengan pihak penganjur yang akan menghantar orang-orang untuk tujuan provokasi. Bukan pihak berkuasa, tapi katakan you sokong Najib, saya sokong Anwar ke apa, saya buat satu perhimpunan aman tentang penyokong Anwar, tiba-tiba penyokong Najib mungkin hantar orang untuk provokasi. Sebagai contoh lah. Nak tukar nama, tim biru, tim merah, suka hati lah. Tapi sebagai contoh sahajalah, saya bukan kata memang ada provokasi ke apa. Sebab bila provokasi ni nanti gaduh, nanti sekali lagi lah keluar kat media, ada orang gaduh, ada orang cedera, ada kereta terbalik dan sebagainya nanti. Okay? Alright, Saya ringkas je lah. Okay. Kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Okay, kami daripada MKR mengucapkan beribuan, berjutaan terima kasihlah kepada Encik Raz kerana sudi hadir membincangkan tentang perbincangan ni apa semua. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang dengan topik yang lebih hangat. Dan jom berubah bersama MKR. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Raz.